daripada Mr. Aidil Rahimi Rani. Dr. Mala, sekarang ni ada isu yang dah dapat suntikan vaksin dos pertama dan mereka tak datang ataupun gagal dikesan untuk diberikan dos kedua. Minta doktor ulas sedikit pasal isu ini dan kesannya. Nak ulas sedikit tentang kesan ya, tentang habit ini sebenarnya sangat menyedihkan ya, sebab dia macam ni tau. Abah dah janji nak bagi harta dua kali. Yang pertama nak bagi 10,000, yang kedua abah nak bagi 50,000. Jadi yang kedua ni yang lagi mahal sebenarnya. So you all datang, you all terima yang 2,000 tu tau, you all terima. Okey, dah ambil dah. Lepas tu abah kata lepas 21 hari datang balik, abah nak bagi san. Ayah saya panggil saya san dekat rumah dia orang panggil saya san. Santi tu dia orang panggil san. Abah kata nanti abah nak bagi awak lagi 50,000 pula. So yang kedua ni, sebab yelah saya guna 10,000 ni, saya dah shopping sakan, saya dah seronok dah, saya dah berjalan ke sana kemari. Saya rasa macam gementar guna duit ni, saya tak pergi ambil 50,000 ni. Faham tak? Jadi vaksin ni dia macam ni tau. Dr. Mala lukis je lah saya memang tak reti lukis sangat. Okey, bila anda terima dos pertama, imuniti akan naik dan lebih kurang hari ke-21 lah, kita cerita ni Pfizer lah ya. Lebih kurang hari ke-21, antibody bila vaksin masuk, antibody macam nak canak naik, habis dia bunuh semua antigen itu. Lepas tu pada 1/3 bila dia dah berjaya bunuh antigen tu, dia pun rehat turun. Jadi ketika data klinikal, dia cari dekat mana berlakunya perkara ini, dekat mana antibody tu turun yang kita kena kejutkan dia balik. Ya, jadi bila dia tengok dekat sini, dia tengok hari ke-21 untuk Pfizer contohnya, Sinovac pun untuk hari ke-21, AstraZeneca 3 bulan kemudian baru dia jatuh. Sebab tu saya kata AstraZeneca ni dos pertama dia lebih tinggi efficacy compared to Pfizer dengan Sinovac. Sebab tu suami dengan bibik saya cepat-cepat saya dapatkan diorang AstraZeneca. Yalah sebab orang awam kan. Okey, so dekat Pfizer kat sini 21 hari lah contohnya. So dekat sini bila antibody tu tengah malas sikit tu, pop kita suntik injection kedua, antibody zrup naik dan dia akan kekal tinggi. Sekejap Dia akan kekal tinggi untuk jangka masa yang lama. Jadi ini yang akan melindungi kalian daripada jangkitan COVID yang kritikal. Antibody yang duk sembang kat dalam, dia duk berlega-lega je dalam badan korang. Sebab yang pertama kali tu, bila dia kena serang, dia dah menang, dia macam tertidur sikit tau. Dia rasa dia dah menang. Bila musuh tu masuk kali kedua, dia terus tercelik balik. Terus dia jadi macam, lepas ni aku tak nak tidur dah. Dia macam tergelabah-gelabah gitu. Mata dia jadi gicing gitu. Faham tak? Sebab tu dos kedua ni sangat penting. Tapi saya faham, ada orang cakap, dos kedua ni lagi banyak kesan. Jadi dia tak nak ambil sebab dia kata lagi banyak side effect. Saya nak cakap kalau korang mengandung anak pertama langsung tak muntah, tak ada apa-apa, okey je baby tu. Sekali mengandung anak kedua muntah bagai. Adakah anak tu lebih memudaratkan? Adakah korang nak buang anak tu sebab mengandung ni membawa kesan seperti muntah, sakit perut, mabuk, pening, hilang berat badan? Patut tak kita berhenti mengandung, orang perempuan semua? Sebab kita kata, tak boleh lah mengandung ni bawa kesan sampingan. Saya tak nak mengandung, lepas ni laki je mengandung. Patut tak kita cakap macam itu? Sajat pun tak nak. Tahu tak? Ya? Hai Dr. Mala, suara ada, gambar tak okey. Oh, sorry lah. Okey, so tak logik tau nak kata sebab ada kesan, sebab ada demam, saya tak nak ambil vaksin yang kedua. Kalau orang putih dia makan spaghetti nama beria lah, oglio aglio tak apa benda tak kan, sedap je dia makan, relax je, tak ada kesan sampingan dia kata. Yang kita ni duk makan asam pedas, duk makan lemak cili api, duk sosek macam gitu sebab pedas kan. Tapi adakah benda tu memudaratkan bila ada benda macam berhinguh-hinguh makan, duk hirup-hirup gitu, makan tom yum kan? Is it bad? Adakah anda akan, kalau orang putih kata, bila awak makan tom yum, awak berhingus-hingus. Bila awak makan tom yum, mata merah-merah, hidung berair. Jadi tom yum ni bermudaratkan, jangan makan. Korang akan dengar tak? Tu korang makan juga. Ada saya dengar dekat luar negara, airport tu terpaksa ditutup sementara waktu sebab mereka bau durian. Diorang ingat durian tu racun. Jadi dia rasa benda yang berbau tu racun, dia tak nak makan. Yang kita ni duk berebut lah, curi-curi perintah negeri pergi ke Raup sebab nak ambil durian. Dia orang tak faham nikmat durian ni. Bila dia tak faham, memanglah dia kata racun.
Faham tak? Orang buat McD aiskrim durian pun tak kira boykot tak boykot. Habis dah McD aiskrim durian. Saya tak sampai sekarang tak pernah rasa. Punyalah komponennya. Kalau ada peminat Dr. Mala boleh hantar kan dekat Columbia Asia Ceras Emergency Department. Hantar bila saya kerja tau. Saya suka makan aiskrim durian. Faham tak? Tak semestinya jika ia membawa macam kita belajar silat bengkak tangan. Terus tak naklah belajar mak. Saya tak suka. Bila nak pertahankan diri masalahnya? Nak buat rumah bunyi tungtang tungtang tungtang. Buat rumah lagi bina angkat buat tiang bunyi. Tak naklah buat rumah bunyilah. Bunyi ni kesan sampingan. Tak ada benda boleh buat dalam dunia ni guys. Kalau korang takut benda macam gitu. Faham tak? Tak semestinya jika ia memberi sedikit sebanyak kesan terhadap anda rasa demam, rasa sakit, rasa tak selesa dan sebagainya, ia memudaratkan. Kalau macam tu kita orang tak boleh mengandung. Mengandung ni pun memudaratkan juga. Yang korang kedah 9 bulan 10 kali tu pasal apa? Anak 10, anak 14 nenek moyang kita okey je. Tak semestinya kalau demam, benda tu tak elok guys. Kadang-kadang benda yang bawa demam ni kan kalau bila demam 2-3 hari tu kita tahu kan antibody tu tengah membina dalam badan. Sebab tu orang dulu-dulu kalau demam sikit-sikit dia jelur je. Dia tak bagi ubat. Tapi sebenarnya benda tu kadang salah lah. Kita takut budak tu sawat. Kalau orang tua korang nak tahan-tahan je tak ada masalah. Demam ni adalah ketika kita membina antibody. Tak semestinya kalau dia ada kesan sampingan kita tak nak buat. Korang bila belajar bawa kereta kan berapa kali terhantuk-hantuk. Kesan sampingan tu tapi korang belajar sampai dapat lesen kan. Faham tak? Itulah panjang sangatlah jawapan dia. Itu je jawapan saya. Tak semestinya ini adalah sesuatu yang salah. Kalau tak nak ambil dos kedua, jangan ambil dos pertama. Rugi. Rugi sakit. Rugi. Dia negara-negara yang tak boleh nak kopak baru dia buat polisi macam tu. Dia bagi satu dos je kat semua orang. Dia bagi macam makanan cukup-cukup je. Hang dapat roti dengan air kosong je. Ya, sebab memang semua orang lapar. Negara kita dia bagi cukup-cukup. Dia bagi nasi, dia bagi sambal belacan, dia bagi ayam goreng, dia bagi lagi ulam, dia bagi semua satu makanan tu. Tapi korang tak nak juga ambil yang penting tu. Jadi benda tu adalah sesuatu yang salah. Kepada warga emas yang tak nak pergi cocok sebab dia kata ada kesan sampingan lemah, mabuk, muntah, demam, cakap kat dia orang, kita orang mengandung ni pun macam gitu juga. Waktu atuk, opah, Tok Wan ngandung pun macam gitu juga. Ada ke Tok Wan berhenti mengandung? Tak ada kan? Tak usahlah. Pergi ambil cakap kat dia. Dr. Malam pesan ya. Kalau perlu jemput Dr. Malam bebel kat Tok Wan korang. Nanti saya bebel.